Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar tuan-tuan perempuan? Pertama sekali saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan perempuan yang menonton webinar Digital Plus at NCDC, bagaimana rakam skrin laptop ataupun PC dengan mudah dan percuma. Baik, jika tuan-tuan perempuan
yang menonton webinar ini pada hari ini, saya mohon untuk komen di ruangan komen dan tolonglah like dan tolong share. Baik, mudah-mudahan perkongsian pada hari ini adalah bermanfaat untuk tuan-tuan perempuan yang menonton kerana skill untuk merakam skrin laptop ataupun PC pada hari ini adalah sangat-sangat penting. Baik, kenapa kita perlu untuk merakam skrin ataupun skrin komputer ataupun laptop kita ialah yang pertama sekali, contohnya kita hari ini banyak kelas-kelas online, kan, banyak kelas-kelas online yang kadang-kadang kita tak dapat nak tengok secara fokus lah, maksudnya kerana kita pada masa yang sama kita ada kerja-kerja lain yang kita kena lakukan. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita boleh rakam skrin komputer kita dan kita simpan di tempat yang selamat dan mudah untuk kita tengok dan buat ulang kaji selepas ini. Baik, yang kedua ialah mungkin kita nak buat video untuk perniagaan, kita nak memperkenalkan perniagaan kita kepada orang ramai. Jadi ini pun adalah salah satu kaedah lah, maksudnya kita nak buat video, kita nak share dan kita boleh rakam video ini dengan mudah dan percuma menggunakan aplikasi yang ingin saya kongsikan pada hari ini. Baik, jadi sebelum saya mulakan sesi perkongsian pada hari ini, ingin saya memperkenalkan diri dahululah. Nama saya adalah Muhammad Haris bin Muhammad Adnan ataupun biasa orang panggil sebagai Dr. Haris. Saya adalah pensyarah kanan di Fakulti Seni Komputeran dan Industri Kreatif FSKIK di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Okay, Universiti Pendidikan Sultan Idris adalah universiti pendidikan nombor 1 di Malaysia dan terletak di Tanjung Malim, Perak. Saya juga adalah penyelaras unit sistem data dan IT di Pusat Penyelidikan Data Kanak-Kanak Negara NCDRC. Okay, NCDRC juga terletak di Universiti Pendidikan Sultan Idris dan di unit ini kami terlibat dengan data science, data analytics dan juga data mining lah, iaitu melibatkan sistem yang diberi nama NCDC. Ini adalah sistem NCDC iaitu Children Database nombor 1 di Malaysia yang mengumpulkan data kanak-kanak di seluruh negara. Dan tuan-tuan perempuan boleh pergi ke laman web ini ncdc.upsi.edu.my untuk melihat sistem NCDC ini. Okey, saya ingin memperkenalkan sedikit tentang sistem NCDC ini iaitu ada lebih 75,000 profil kanak-kanak berumur bawah 5 tahun di Malaysia ada di dalam sistem ini. Yang kedua, terdapat lebih penyertaan daripada 5,000 taska di seluruh Malaysia dan lebih 20,000 profil staf taska ada di dalam sistem NCDC ini dan data-data ini digunakan untuk membantu penyelidikan perkembangan kanak-kanak. Dan data-data ini disokong dengan teknologi data analytics dan visualization dan kami juga menjalankan aktiviti yang melibatkan IR 4.0 iaitu descriptive, predictive dan clustering analysis iaitu sebahagian daripada data science, data mining ataupun artificial intelligence. Dan ini adalah NCDRC iaitu Pusat Pendidikan Perkembangan Kanak-Kanak Negara yang terletak di Universiti Pendidikan Sultan Idris di Tanjung Malim, Perak. Baik, tanpa membuang masa saya ingin memperkenalkan ataupun berkongsikan apa yang akan saya kongsikan pada webinar pada hari ini, iaitu yang pertama ialah tentang OBS Studio. Dan saya akan tunjukkan langkah demi langkah bagaimana kita nak merakam skrin menggunakan OBS Studio, daripada bagaimana kita nak mendownload OBS Studio dan kemudian kita nak merakam skrin dan bagaimana kita nak mencari balik video yang kita rakam tadi dan ianya sangat mudah, percuma dan sangat-sangatlah kita kata terbaiklah aplikasi ini. Okey, yang kedua ialah alternatif, maksudnya ada masa mungkin kita tak nak gunakan OBS Studio dan kita boleh gunakan Chrome Screen Recorder. Rasanya hari ini semua orang menggunakan Google Chrome kan untuk membuat carian, kita menggunakan Google Chrome. Jadi dengan kata lain tak perlulah kita nak install apa-apa aplikasi di komputer kita, cuma kita menggunakan Google Chrome dan kita boleh merakam
skrin dengan mudah. Okay, yang ketiga ialah bagaimana kita nak convert format yang kita dah rakam tadi kepada format yang kita nak. Contohnya rakaman itu mungkin dalam format WebM, jadi kita nak tukarkan dia kepada format yang kita nak, biasanya dalam MP4 lah, format video. Dan yang keempat, video-video yang kita rakam tadi biasanya saiz dia adalah agak besar. Okay. Jadi bagaimana kita nak simpan video-video ini? Contohnya kita tengok live, kita mengikuti kelas selama 2 jam. Jadi kalau kita simpan di dalam komputer kita, dia akan memakan ruang dalam komputer kita. Jadi macam mana kita nak simpan video-video ini? Sebenarnya YouTube menyediakan satu platform, channel yang mana kita boleh buat channel kita sendiri dan kita boleh simpan video-video ini dan tak perlu pun kita nak kongsi kepada orang lain video-video ini. Okey. Jika tuan-tuan dan puan bersedia untuk belajar untuk belajar apa yang saya akan kongsikan pada hari ini, okey, mohon komen di ruangan chat, perkenalkan diri anda, kemudian mohon share dan mohon like. Mohon share webinar ini dan like page NCDC UPSI ini. Okey, pertama sekali saya nak memperkenalkan apa itu OBS Studio. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan perempuan yang baru lagi dengan OBS Studio ini. Okey, jadi OBS Studio ni adalah satu free, open source and cross platform screencasting and streaming app. Maksud dia adalah satu perisian yang bertujuan untuk kita buat screencasting dan juga untuk streaming. Apa yang saya akan ajar hari ini adalah fokus kepada bagaimana kita nak merakam skrin. Tapi OBS Studio juga boleh digunakan untuk kita buat live, untuk kita buat sharing dan kita sharekan, kita kongsikan di Facebook Live, di YouTube Live dan sebagainya. Okey, jika tuan-tuan perempuan belajar pada hari ini, asas yang akan saya kongsikan, insyaAllah selepas ni lebih mudah untuk tuan-tuan perempuan untuk buat live menggunakan OBS Studio. Baik. Jadi OBS Studio ni adalah satu perisian yang percuma dan kita panggil open source. Dia adalah percuma, boleh digunakan tanpa bayaran apa-apa dan cross platform boleh digunakan di pelbagai platform. Dan operating system iaitu Windows ataupun kita kata biasanya kita sebut sebagai Windows dan sebagainya. Apa yang disupport oleh OBS Studio ialah Windows 8 ataupun and later, maksud dia Windows 11 pun boleh, Mac OS and later dan juga Linux. Okey. Dan ada juga mungkin ada juga operating system yang lain yang disupport oleh OBS Studio ini. Okey, dan OBS Studio menggunakan programming language C dan C++, dan ia dimiliki ataupun kita kata dibangunkan oleh Streamlabs. Baik, dan ini adalah sistem requirement ataupun keperluan sistem yang dinyatakan oleh Streamlabs, iaitu sekurang-kurangnya Intel i5 2000 series processor, okey, ataupun AMD FX series, dual or 4 core preferable or higher. Ini adalah yang sebaik-baiknya untuk menggunakan OBS. Kemudian perlu install DirectX 10 capable graphic cards, perlu ada graphic card yang boleh run DirectX. Biasanya graphic card pada masa sekarang ini bolehlah menggunakan DirectX 10. Dan kemudian sekurang-kurangnya RAM sebanyak 4GB. Ianya tidak wajib tapi adalah amat recommended. Dan jika kita tengok laptop-laptop pada hari ini, kebiasaannya mempunyai RAM yang mencukupi lah untuk kita run OBS Studio ini. Baik, pertama sekali saya nak kongsikan di mana kita boleh dapatkan OBS Studio ni. Dekat mana kita boleh download OBS Studio. Jadi tuan-tuan perempuan boleh pergi ke alamat ini, ke link ini, boleh tulis di Google Chrome. Okey, mula-mula buka dulu browser di komputer. Buka dulu browser di komputer, Google Chrome ke, Microsoft Edge ke, Safari ke. Okey, kemudian buat carian OBS Studio. Ataupun boleh tulis link ini obsproject.com. Baik, saya akan tunjukkan step by step dan tuan-tuan perempuan boleh ikutlah. Okey.
OBS Studio. Okey. Apabila tuan-tuan perempuan tulis OBS Studio, automatik dia akan pergi ke link obsproject.com ini. Jadi inilah tempat di mana kita nak download OBS Studio. Okey, baik. So tekan sahaja OBS Studio dan tuan-tuan perempuan boleh buat pilihan sama ada nak download di Windows, di Mac OS ataupun di Linux mengikut operating system komputer kita masing-masing. Baik, kemudian tekan, contohnya kita nak download di Windows, tekan sahaja Windows, okey, dan dia automatik akan download OBS tersebut. Okey, jadi perlu tunggu sebentar untuk sehingga dia siap. Okey, dan bila dah siap nanti, bolehlah kita runkan OBS ini. Okey, bagaimana? Boleh ya tuan-tuan perempuan? Okey. Baik. Okey, ini adalah paparan setelah saya siap memuat turun OBS Studio ini. Okey, di ruangan download. Ini OBS Studio. Okey, baik. So, jadi kita dah buka OBS Studio ni, kita pergi next. Kemudian kita pergi next lagi dan kita pilihlah destinasi di mana kita nak install OBS Studio ini. Mungkin kita boleh, biasanya dia akan letak di C ataupun kita boleh juga save diinstall di folder-folder yang berlainan. Kemudian kita tengok space required adalah 275.3 MB dan kita boleh browse di sini dan pilih lokasi mana yang kita nak install. Kalau kita punya folder C dah penuh, jadi kita install lah di folder di drive yang di belakang ini D dan sebagainya, sebab C ni biasanya tempat kita install Windows. Jadi kalau boleh jangan bagi penuh sebab nanti kita akan ada masalah untuk kita run. Okey. Pastikan space itu cukup dan kita pergi kepada, tekan saja install. Okey. Dan dia akan minta lah kita untuk buat perkara yang seterusnya. Baik. Disebabkan saya telah install OBS Studio ini, jadi saya tak bolehlah nak tunjuk proses installation tadi. Tapi di sini ada proses installationnya, iaitu yang dia akan ada keluar soalan ini. Okey, soalan ini dia tanya kita apa yang kita nak buat, gunakan program ni untuk apa. Okey, jadi yang pertama kita boleh pilih kita nak optimize untuk streaming, recording is secondary. Katalah kita nak gunakan untuk buat live. Kan OBS Studio ni kita nak banyak gunakan untuk buat live dan kita nak record ni adalah perkara kedua lah yang kita nak buat. Ataupun kita boleh pilih yang nombor 2 di tengah ini, kalau kita nak banyak buat recording tapi kita tak nak buat live banyak tapi kita nak buat recording. Okay, ataupun yang ketiga, I will only be using the virtual camera. Maksudnya kita nak gunakan sebagai virtual camera sahaja. Okay, jadi tuan-tuan perempuan boleh saja pilih yang mana-mana yang kalau buat masa ni nak guna untuk recording banyak, boleh ambil yang nombor 2 dan kemudian nanti kita boleh tukar balik setting ini. Cuma OBS ni akan bantu kita untuk setkan, kita kata setting yang terbaik lah untuk kita boleh setting yang terbaik untuk penggunaan OBS kita ini. Okey. Okey, ini sedikit penerangan. Kalau kita pilih optimize for streaming, recording secondary, ini kalau kita banyak nak buat streaming di media sosial, contohnya di Facebook, okay, di Instagram, di YouTube. Dan yang kedua, optimize for recording, I will not be streaming. Ini kalau memang kita nak buat recording sahaja, kita tak nak streaming sangat, jadi kita record video dan untuk objektif dia adalah untuk kita record video. Macam yang saya nak terangkan hari ini, kita nak rakam video dan kita nak save. Okay, yang ketiga ini untuk kita gunakan virtual camera. Contohnya kita nak jadikan OBS kita ni sebagai virtual camera. Kita nak tukar background dan sebagainya dan kita boleh hantar, kita boleh bila kita nak buka Zoom, kita nak buka Microsoft Teams,
So OBS kita ni akan jadi seolah-olah kamera kita di belakang. Okey. Okey. Baik. Jadi saya akan tunjukkan tentang OBS ini tadi selepas kita dah install. Jadi apa yang kita perlu buat adalah kita boleh buka OBS ini tadi. Okey, baik, saya nak tunjuk tentang OBS ini. Okey, saya akan buka OBS yang telah saya install. Ini OBS Studio dan tekan open. Okey. Baik, okey. Ini adalah OBS Studio. Okey, ini adalah paparan di dalam OBS Studio. Jadi saya nak terangkan serba sedikitlah tentang apa yang ada di dalam OBS Studio ini. Kalau kita tengok di bahagian di ruang ini ialah skrin kita. Ini adalah ruangan skrin kita. Okey. Dan kalau kita lihat di sebelah kanan bawah ini, ada control. Okay, yang pertama adalah streaming, start streaming. Ini adalah bila kita nak buat live streaming, kita nak kongsikan kepada Facebook, kepada YouTube. Jadi kita menggunakan start streaming. Dan untuk kita buat recording, kita hanya gunakan start recording sahaja. Yang nombor 2 ini. Jadi senang sahaja tuan-tuan perempuan. Kita gunakan start recording untuk kita record. Tapi sebelum tu saya nak terangkan satu persatu dahulu. Kemudian ini untuk start virtual camera dan studio mode. Ini biasanya studio mode ni untuk kita buat streaming lah dan juga ada setting di sini. Baik. Dan kemudian di sebelah atas, di sebelah kiri di sini. Okey, atas kiri file ini ada show recording, ada remarks recording, ada setting. Dan ini adalah tiga ini adalah kita kata pilihan yang sangat penting lah dan saya akan terangkan bagaimana nak menggunakan. Okey. Kemudian ada di sini ada undo, ada copy, ada transform dan sebagainya. Okey. Kemudian di sini adalah pilihan-pilihan lain. Dan sini kita boleh save profile. Baik. Untuk auto configuration wizard tadi kita boleh ubah balik di bahagian sini. Pilihan yang saya terangkan tadi, kalau kita nak ubah, nak optimize untuk recording, contoh sekarang saya nak optimize untuk recording, jadi saya pilih di tengah dan saya hanya boleh pilih di sinilah. Okey, dan OBS akan bantu untuk ubah setting untuk kegunaan kita tadi. Baik. Kemudian di bahagian di bahagian bawah ini tuan-tuan perempuan, di sini adalah sources. Inilah tempat di mana kita nak mendapatkan kita kata nak dapatkan sama ada kamera kita ke, skrin kita ke, di sinilah tempat dia untuk kita tambah. Okey, baik. Kalau kita tengok di sini, di bahagian bawah kiri ni ada plus. Plus inilah untuk kita tambah apa yang kita nak tambah supaya dia keluar di paparan skrin. Okey. Jadi kita tekan plus di sini. Kita tengok di atas sekali adalah audio input capture. Maksud dia kalau kita tengok gambar ini adalah gambar mikrofon. Kita nak suara kita dirakam di dalam OBS. Jadi kita boleh pilih audio input capture. Okay, kita boleh masukkan nama, contohnya kita gunakan mikrofon. Kita kata kita gunakan nama Boya contohnya. Dan kita tekan OK. Dan kemudian kita pilih mikrofon yang ada di pilihan ini. Maksudnya mikrofon ini ini adalah mikrofon yang ada teraktif di komputer. Okay, jadi contoh saya ambil mikrofon ini C930 dan saya tekan OK. Okey, dan apabila kalau mikrofon itu berfungsi, apabila kita bercakap, kita dapat lihat di sini ada meter ni. Okey, meter ni sebenarnya dia menunjukkan dia sedang merakam, dia sedang menerima input suara tadi. Maksudnya mikrofon kita berfungsi. Okey, jadi kita boleh tambah, kalau kita ada beberapa mikrofon, kita boleh input capture dan kita boleh tambah di sinilah. Contohnya
Okay, mikrofon laptop dan tekan OK dan kita tambah di sini. Contohnya tekan OK. Jadi di sini ada dua mikrofon yang tengah aktif dan tengah hidup. Okay. Jadi kalau kita on dua-dua maksudnya dia akan jadi bergema lah, ada dua bunyi input. Jadi yang mana kita nak on dan yang mana kita nak off sebenarnya sangat senang. Kalau kita lihat ni di sini ada mata di sini. Di sini ada mata. So kita pejamkan mata dia supaya dia tak kita kata dia tak berfungsi. Contohnya saya nak tutup mikrofon laptop, saya terpejamkan mata di sini. Jadi mikrofon laptop tadi dah hilang. Tinggal satu saja. Kalau saya nak tutup dulu mikrofon ini, saya boleh terpejamkan mata dia dan dia pun akan hilang juga. Okey. Itu adalah yang pertama untuk mikrofon. Kemudian saya nak pergi kepada yang kedua. Biasanya kita nak rakam ni, kita nak rakam mungkin mikrofon dan kemudian kita nak rakam juga sound yang daripada komputer kita. Okey, sound daripada komputer kita kan. Macam contoh kita tengok kelas online, kita nak rakam video. Jadi kita tekan plus di sini juga, audio output capture. Okey, output capture ni adalah sound yang keluar daripada komputer kita. So tekan saja di sini. Okey, katalah sini kita boleh tulis bunyi PC. Contoh. Okey, dan tekan OK. Dan di sini kita boleh pilih okey. Ini contohnya dan tekan OK. Bunyi PC. Jadi sekarang ini tidak ada apa-apa sound lah sebabkan saya tidak play apa-apa bunyi di komputer saya. Kalau kita nak tahu dia boleh rakam ke tidak sound di komputer kita bila kita cuba pasang video ke lagu ke di komputer kita dan kita tengok ada tak pergerakan di sini. Kalau ada, meter ni nampak ada pergerakan, maksud dia dia boleh merakam bunyi di komputer. Okey. Jadi setakat ni saya dah kongsikan bagaimana kita nak dapatkan bunyi daripada mikrofon dan yang kedua bunyi daripada komputer. Baik, yang ketiga kita tekan plus di sini. Ini adalah browser. Okey, sekarang kita nak keluarkan paparan di OBS, screen OBS ini. So saya tekan plus di sini. Tekan browser. Ini contoh saya nak ambil paparan daripada browser. Saya nak buat tutorial ataupun saya nak kongsi tentang website saya punya perniagaan. Okey, jadi saya tulis sini mungkin browser, tekan OK dan dia minta kita pilih. Di sini dia minta kita masukkan link browser tersebut, URL browser tersebut. Okey. So kita boleh ini contohnya browser link untuk OBS ini kan. Okey, contohnya saya boleh masukkan okey, jadi sekarang dia tunjukkan ini adalah website saya lah. Ini sebab saya ambil browser. Okey, jadi kita boleh gerakkan ini ke atas ke bawah. Contohnya. Okey. Okey, boleh tuan-tuan dan puan? Okey, ini untuk browser. Baik, katalah saya nak sembunyikan dia dan saya tekan mata ini untuk padamkan dia daripada skrin ini. Okey, baik. Kita pergi balik kepada profil ni contohnya. Okey, ini adalah profil-profil yang kita boleh setiap kali kita buat profil ini kita boleh save dan kita boleh buka balik supaya kita setting-setting ini ada di sini. Jadi contohnya saya nak buat profil barulah, saya tak nak kacau apa yang saya dah buat sekarang. Saya nak buat recording untuk video yang baru, jadi saya tekan saja new di sini. Katalah di sini saya nak bagi nama S1 dan tekan okey. Jadi dia pun akan keluar balik dia punya paparan dia di sini. Okey, kalau kita tengok paparan dia besar kan, tadi kecil sebab sebelum ni saya dah set dia supaya jadi kecil. Dan sekarang ini adalah paparan OBS secara default lah kita kata. Paparan dia memang bersaiz ini kan. Okey, jadi dekat sini kalau saya tekan browser ini tadi, okey, ini adalah browser yang saya masukkan tadi kan. Okey, jadi kita dah sampai ke sini. Baik. Katalah kalau saya tak nak browser ni, saya boleh sembunyikan dia dulu dan dia tak keluarlah di skrin ni. Dan ini pun saya bunyi PC ni pun dia tak ada apa-apa.
Jadi saya boleh buka saja untuk standby lah. Okay, kemudian saya tekan plus lagi. Di sini color source kita nak masukkan warna dan sebagainya. Boleh kita masukkan. Kemudian display capture. Display capture ni untuk kita tunjukkan paparan skrin yang sekarang ini. Okay, contoh macam saya ada 2 monitor. Saya nak tulis di sini monitor 1. Tekan OK. Jadi dia menunjukkan skrin monitor 1 saya sekarang. Dia keluar dan saya boleh pilih di sini. Okay, display 1. Monitor 1. Jadi ini adalah sekarang paparan skrin di monitor 1 saya. Okay. Baik, katalah saya nak merakam skrin di monitor yang kedua. Saya ada 2 monitor contohnya. Contohnya saya ada 2 monitor dan saya tutup dulu monitor 1. Okey. Saya tutup dahulu monitor 1 dan saya nak rakam skrin di monitor yang kedua. Okey. Jadi saya boleh tekan plus di sini dan saya pergi di bahagian display capture. Katalah di sini monitor 2. Dan okey. Oh, dah ada gunalah, katalah monitor. Kita kata 2. Nama itu dah digunakan, dah tak boleh. Okey, tekan okey. Kemudian saya pilih di sini, saya pilih display 2, monitor kedua, tekan okey. Ini adalah monitor kedua saya. Okey. Jadi saya boleh kecilkan, saya boleh besarkan monitor ini. Contoh di monitor kedua ini saya nak play video ke dan sebagainya, jadi saya boleh letak di sinilah. Okey, kemudian game capture boleh. Okey, image kita boleh masukkan image. Kita boleh masukkan slideshow. Okay, kita boleh masukkan media source. Okay, boleh cubalah. Apa-apa saja kita nak masukkan. Video pun boleh. Okay, text, scene, window capture. Window capture pun lebih kurang macam display capture lah. Cuma display capture ni dia mengikut monitor kita. Kalau window capture ni, contohnya kita nak ambil daripada Chrome, kan, Google Chrome dan sebagainya. Okay, so kita boleh pilih window mana yang kita nak. Contohnya kita nak ambil daripada Zoom. Okay, jadi kita boleh tengoklah dan pilih di sini. Okay. Kemudian apa lagi yang kita boleh tambah di sini? Antara yang penting ialah kita boleh tambah sini video capture device. Video capture device ini adalah kamera kita. Okay, contoh saya tekan video capture device. Saya tulis sini kamera laptop. Okey, dan saya tekan okey. Jadi saya pilih kamera yang saya nak gunakan. Okey, contoh kamera ini. Dan saya tekan okey. Kalau tuan-tuan nampak di sini dah keluar gambar saya, video kamera saya, dan ini skrin yang ini tadi kan. Okey, dan contoh saya tutup skrin ni dan saya nak buka browser. Ini tadi website. Okey, ini contoh. Contohnya saya boleh besarkan, saya boleh gerakkan dia ke kiri, ke kanan, ke tengah, ya, di pelbagai lokasi lah. Okey, mengikut macam mana kita nak buat video apa yang kita nak rakam. Okey, jadi kita boleh adjust. Kita boleh adjust di sini. Kalau saya nak tutup kamera ini, saya boleh tekan tutup dan kita kalau kita ada beberapa kamera pun kita boleh buat. Kita boleh masukkan. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan, ini contohlah, contohnya. Okey. Dan contohnya saya nak keluarkan dua paparan serentak. Satu daripada browser dan satu lagi adalah daripada monitor kedua. Saya onkan dia, jadi kita boleh buka dua-dua serentak. Jadi dia bebas. Kita nak buat rakaman apa pun boleh. Kan? Contoh saya nak letak ni di tengah-tengah dan saya nak letak ni di tepi. Saya nak buka dua video serentak pun boleh. Kita boleh rakam dan tak ada masalah. Okey. Itulah antara asas-asas untuk kita pilih apa yang kita nak rakam tadi kan. Okey, contoh saya nak rakam suara saya tadi, saya kena cari balik mikrofon laptop. Okey, nampak di sini dia ada pergerakan. Maksud dia tengah mendengar bunyi yang saya bercakap sekarang.
Okey. Dan satu lagi, pastikan kalau kita nak rakam bunyi daripada komputer kita, kita kena pastikan ada, kita kena add output capture ni untuk kita dapat capture bunyi tadi. Okey, jadi itu sahaja sebenarnya yang perlu kita tahulah bila kita nak buat apa-apa rakaman. Alright. Kemudian, macam mana kita nak mula merakam? Ini sangat penting. Contoh saya nak tutup dulu bunyi mikrofon ni supaya tak ada gangguan lah. Baik. Bagaimana kita nak mula merakam? Kalau kita lihat di bawah, bahagian bawah kanan ini ada start recording. Di bawah kanan ni ada start recording. Jadi tuan-tuan puan tekan sahaja di bahagian start recording untuk kita mula merakam. Baik, saya akan tunjuk contoh. Tekan start recording. 1, 2, 3. Okey. Dan kalau kita lihat di bahagian bawah ni, dia dah tunjuk sedang rekod. Berapa saat? 5 saat, 6 saat dan sebagainya. Maksudnya video ni sedang berjalan. Okey, jadi saya nak rekod dulu dalam lebih kurang 20 saat. Okey, dan saya tekan stop recording. Okey. Saya tekan selama 20 saat dan saya tekan stop recording. Okey, baik. Sekarang saya nak rekod dengan bunyi mikrofon di sini. Okey, tak apa, tak perlulah. Okey, jadi bila kita dah rekod, dekat mana kita nak cari video yang kita rekod tadi, kita boleh pergi kepada file atas ini dan di sini ada show recording. Show recording, kita boleh tekan show recording ni untuk kita tengok video-video yang telah dirakam di OBS Studio ini. Dia automatik, dia akan buka folder yang di mana video itu ada disimpan. Okey, jadi bila kita dah selesai rakam, kita tekan file, kita tekan show recording. Okey, di sini atas show recording dan kita tengok video tadi. Tengok tarikh hari ini dan kita tengok video tersebut. Okey, ini contohnya. Okey, dan video ini adalah dalam format MKV. Okey, dalam format MKV. Saya nak play video ini. Ini video yang saya telah rakam tadi. Baik. Kenapa OBS menggunakan format MKV? Okey. Sebab supaya dia lebih selamat. Kalau kata kita terganggu rakaman, tertutup OBS dan sebagainya, jadi video itu selamat. Kalau kita rakam dengan MP4, video itu akan kita panggil corrupt lah. Maksudnya video itu akan rosak. Okey. Jadi kita nak tukar kepada format MP4. Biasanya video kita dalam format MP4. Jadi apa yang kita perlu buat ialah kita pergi ke file di sini, kita tekan Remarks Recording. Remarks Recording ni, tekan saja Remarks Recording dan kita pilih video yang kita dah rakam tadi. So ini video yang saya dah rakam tadi kan. Okey, jadi saya tekan open di sini dan saya tekan Remarks saja. Okey, saya dah remarks dia dan saya tekan close. Okey, lagi sekali bagaimana kita nak convert, nak tukar daripada format MKV. Sebab biasanya kalau video ni kita menggunakan format MP4. Okey, jadi kita tekan file, kita tekan remarks recording dan kita pilih recording yang kita nak remarkskan tadi, iaitu video yang kita dah rakam tadi, MKV, dalam format MKV. Tekan open dan tekan remarks. Okey. Apa berlaku bila kita dah remarks recording ini? Apa yang berlaku? Okey, kita pergi balik dekat file, kita pergi balik show recording. Macam show recording, kita buka show recording dan kita pergi cari video yang kita dah rakam tadi. Okey, di sini ada MKV, format MKV tadi, dan yang kita remarks, kita dah jadikan dia dalam format MP4. Jadi bila kita tekan dan kita open, okey, maka tuan-tuan dan puan, video yang sama tetapi format dia telah ditukar kepada format MP4 lah. Format MP4 ni biasanya kita boleh share di media sosial, kita boleh share di dalam WhatsApp, kita boleh upload di YouTube channel dan ia adalah format yang biasanya diterima lah dalam pelbagai platform. Okey, jadi untuk OBS sebenarnya itu sahaja yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan. Ia sebenarnya sangat-sangatlah mudah. Jadi bila-bila masa saja tuan-tuan dan puan boleh
buat rakaman. Okey. Okey, itu saja untuk OBS. Jika ada sebarang soalan, tuan-tuan dan puan boleh bertanya kepada saya jika ada sebarang soalan. Okey, berkaitan dengan OBS ni. Boleh tulis di ruangan chat. Kalau tuan-tuan dan puan ada sebarang soalan, boleh tulis di ruangan chat dan saya akan bantulah tuan-tuan dan puan untuk menjawab soalan tuan-tuan dan puan. Boleh tulis di ruangan komen dan saya akan bantu untuk jawab soalan tuan-tuan dan puan. Okey. Baik, kita nak pergi kepada aplikasi yang seterusnya. Okey. Katalah kalau menggunakan OBS itu mungkin tak sesuai, mungkin agak berat dan sebagainya. Jangan risau sebab kita ada pilihan lain yang kita boleh gunakan, iaitu Chrome screen recorder untuk kita merakam skrin di Google Chrome. Okey, jadi apa yang kita boleh buat, apa yang kita perlu buat ialah kita pergi ke Google Chrome tadi dan tulis screen recorder di Google Chrome. Okey, saya nak kongsikan paparan saya. Okey. Buka saja Google Chrome. Google Chrome ni adalah browser yang disediakan oleh Google. Okey, buka saja Google Chrome, tulis di atas ini screen recorder. Okey, screen recorder dan tuan-tuan akan tengok di sini ada screen recorder Chrome Web Store. Chrome Web Store di sini. Okey, jadi tekan di sini Chrome Web Store. Okey. Dan pilih di sini untuk install di dalam Google Chrome. Okey, sebab saya dah install jadi saya kena remove dahululah. Okey, jadi kalau tuan-tuan puan tengok logo ini dah tekan untuk install dia di dalam Google Chrome. Okey, jadi kita install di dalam Google Chrome. Jadi kita boleh gunakan dia selepas ini. Dekat mana kita nak tengok screen recorder ni? Ianya mungkin akan keluar di bahagian atas kanan sini. Atas kanan ni dia mungkin akan keluar di sini. Kalau tak ada, kita tekan extension. Di sebelah gambar ni kan ada extension di sini. Tekan extension dan kita boleh lihat ini semua extension yang ada di dalam Google. Yang apa yang kita install ni dia panggil sebagai extension. Okey. Jadi kita boleh tengok apa yang kita dah ada. Okey, contohnya screen recorder ni dah ada di sini. Cuma dia tak keluar di atas. Maksudnya sebab kita tidak pin dia. Kita kena pin dia untuk dia keluar di atas ni. Okey, jadi tengok di sini. Yang warna biru ni yang kita dah pin. Nampak ni? Semua ni di atas ni yang warna biru ni kita dah letak dia dekat atas ni. Kalau kita nak keluarkan dia di sana, kita tekan saja di sini. Kita tekan di sini, keluarlah logo screen recorder biru ni tadi kan. Okey. Kalau saya tutup dia, dia tak keluar. Dan kalau saya tekan dia, dia akan keluar di atas ni. Okey, kenapa kita nak dia bagi dia keluar di atas ni? Sebab senang untuk kita bila kita nak record screen. Okey. Kemudian katalah saya nak rakam skrin paparan ini sekarang kan. Okey, saya nak mula untuk merakam paparan di komputer saya. Jadi apa yang saya buat adalah saya tekan saja di sini. Saya buka saja aplikasi screen recorder ini. Kemudian okey, saya ada 3 pilihan. Pilihan pertama ini saya nak rakam skrin sahaja. Skrin paparan komputer sahaja. Pilihan kedua saya nak rakam paparan komputer dan juga nak rakam kamera saya, gambar saya kan. Dan yang ketiga saya nak rakam kamera saya sahaja. Okey. Contohnya saya nak ambil pilihan pertama, saya nak rakam skrin sahaja. Okey, kemudian kita boleh pilih adakah kita tak nak record audio daripada mikrofon ataupun kita nak record daripada mikrofon ataupun kita nak mikrofon dan juga bunyi daripada komputer ataupun bunyi daripada komputer sahaja. Sistem ni adalah daripada komputer kita lah. Okey, contoh saya nak rakam daripada mikrofon dan bunyi daripada komputer. Saya tekan ini dan saya tekan start recording. Okey, jadi Google akan tanya, okey, boleh tak kita gunakan mikrofon? Tekan allow dan kita pilih, okey, apa yang kita nak rakam. Contoh saya nak rakam skrin kedua ini. Saya tekan share. Tekan share sistem audio supaya bunyi itu keluar dan tekan share. Okey, sekarang ni dia tengah rakam skrin kedua saya. Contoh saya gerakkan mouse ini, nampak kan saya gerakkan mouse di skrin kedua. Kemudian
Okay, saya nak masukkan video ke dan sebagainya. Okay, di sini dia start rakam dan kemudian saya tekan stop. Okay, saya tekan stop. Dan saya tekan save di sini. Dan dia akan save lah. Dia akan savekan video ini. Okay. Baik, senang saja kan tuan-tuan dan puan? Okay, jadi bila dah selesai, okay. Okay, saya nak tunjukkan satu lagi. Kita tekan di sini. Sekarang saya nak rakam skrin dan juga kamera. Tekan skrin plus kamera. Okay, boleh ambil yang sama macam tadi. Tekan start recording. Tekan allow. Kamera tak boleh dijumpai sebab sekarang saya gunakan kamera untuk live ni lah. Okay, kalau tuan-tuan ada kamera boleh ambil yang ini. Okay, baik, itu saja untuk kita rakam gunakan aplikasi kedua iaitu screen recorder di dalam Google Chrome. Okay, bila kita dah download tadi, kita dah simpan, dah download, kita tengok format dia adalah format WebM. Dalam format WebM. Okay, bila dalam format WebM ni, kita nak tukar dia kepada format MP4, kan? Format MP4. Jadi kita boleh pergi online dan kita cari WebM to MP4. Okay, dan ada pelbagai macam-macam converter online yang ada di sini dan kita pilih satu dan kita uploadlah video itu untuk kita tukar. Contohnya saya ambil yang atas ini. Okay. Saya uploadlah video yang saya dah rakam tadi. Ini tadi. Open. Dan saya tukar dia kepada MP4 dan tekan convert. Jadi dia akan tukarkan kepada format MP4 dan kita boleh download lah. Okey. Dan inilah video tadi yang telah rakamkan ke format MP4. Okey, dan tekan download. Okey, itu saja sebenarnya tuan-tuan dan puan. Mudah saja sebenarnya untuk kita membuat rakaman skrin menggunakan dua aplikasi ini. Jadi sebenarnya tak perlu kita nak keluarkan kos, tak perlu kita nak keluarkan modal nak beli aplikasi untuk kita rakam skrin dan sebagainya. Kita boleh gunakan apa yang percuma ini saja, itu OBS dan juga extension di dalam Google Chrome. Baik. Seterusnya saya nak pergi kepada topik yang terakhir iaitu YouTube channel. Baik, video-video yang kita dah rakam tadi, kalau kita simpan di dalam komputer, ada kemungkinan untuk kita terdelete kan. Contohnya ada masalah pada komputer kita, kita kena format, kemudian kita lupa letak mana, hilang dan sebagainya. Kita nak kongsi dengan orang pun susah kan, nak kena transfer guna Google Drive ke, nak kena transfer guna USB. Okey. Jadi kita boleh gunakan YouTube channel. YouTube channel ni sangatlah bagus. Dia satu platform yang percuma. Kita boleh upload video-video kita dalam YouTube channel dan kita boleh kita nak simpan untuk kegunaan kita sahaja pun boleh, ataupun kita nak kongsikan kepada orang pun boleh, ataupun kita nak jadikan dia public pun boleh juga. Okey. Jadi bagaimana nak set up YouTube channel ini? Okey. So kita pergi ke YouTube. Buka kita punya browser kita. Okey. Kita boleh pergi ke youtube.com. youtube.com ini. Okey, dan kita login dengan account. Login dengan account kita, email. Kita boleh gunakan email Gmail dan kita login dengan account kita. Dan di sini kita boleh pergi ke your channel di sini. Your channel di sini, okey. Dan di bahagian ini kita boleh, sama ada kita boleh manage video, kita boleh customize channel ini untuk kita ubah suai, modify channel kita lah. Dan kita boleh tekan di sini untuk kita create, untuk kita upload video. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, video yang telah dirakam tadi kita upload saja di channel YouTube kita. Dan dia akan bawa kita ke YouTube Creator Studio. Okay, untuk kita buat upload video sebagainya, dia bawa ke YouTube Creator Studio. Baik, tekan select file dan kita pilihlah video yang kita nak upload. Contohnya
saya nak upload video ini tadi kan. Okey, yang saya telah rakam tadi. Saya tekan open. Okey, pastikan format dia adalah MP4. Kalau WebM dia tak berapa cantik nanti. Okey, jadi kita tukar dulu kepada MP4. Okey, tukar kepada MP4. Kemudian okey, contoh saya nak ambil satu video lah yang OBS tadi yang saya dah rakam. Video ini saya nak tukar dia kepada saya nak upload dia, saya dah tukar kepada MP4 tadi dan saya upload di dalam kita punya YouTube lah, YouTube kita sendiri. Okey, so masukkan tajuk contohnya video OBS. Okey, masukkan description di sini. Ini adalah gambar lah, kita boleh masukkan gambar dia macam cover foto video kita tu. Kemudian kita boleh pilih adakah dia untuk kids ataupun tidak. Okey, katalah kalau biasanya kita tulis lah it's not made for kids lah, bukan untuk kanak-kanak punya video. Dan kemudian kita just pergi next di sini. Okey, pergi saja next. Dan di sini kita boleh pilih sama ada kita nak video itu private, kita saja yang boleh tengok dan kita boleh share kepada orang secara private. Tapi yang lebih mudah kita gunakan unlisted. Unlisted ni kita tak perlu nak share private ni kan, tak perlu nak add orang menggunakan dia punya Gmail ke dan sebagainya. Kita boleh unlisted ni. Okey. Orang lain tak nampak video kita di internet, di YouTube ke orang tak nampak. Tapi kita boleh kongsi saja link ini kepada siapa saja yang kita nak. Orang yang ada link tu saja boleh tengok video kita. Okey, kita gunakan unlisted. Dan yang ketiga ialah public. Public ni semua orang akan nampak lah video kita. Okey, contohnya saya ambil unlisted dan saya tekan save. Jadi dia akan upload di YouTube video tersebut. Okey, dan tekan copy link video. Okey, dan kita boleh kongsikan link itu kepada orang lain. Dan bila kita masuk balik ke channel kita, kita tengok video itu ada di sini. Okey, jadi apa yang kita boleh buat, kita boleh sharekan video ini kepada siapa yang kita nak tengok balik video ini ke, ataupun kita nak tukar dia kepada public ke, dan kita boleh tukar di sinilah. Dan kita juga boleh tukar description video tersebut. Okey, katalah kalau tuan-tuan perempuan masih baru untuk YouTube channel ni, belum ada YouTube channel, boleh pergi dekat YouTube Studio. Okey, boleh pergi ke YouTube Studio. Okey, ke YouTube Studio, dia akan pergi bawa kita ke Creator Studio tadi dan login, sign in dulu dengan satu account Gmail dan bolehlah mula untuk buat channel, untuk upload video dan sebagainya. Jadi simpanlah video tuan-tuan perempuan di dalam YouTube. Okey. Jadi kalau tuan-tuan perempuan ada apa-apa soalan, boleh bertanya kepada saya. Okey, dan saya akan jawab. Boleh tulis di ruangan komen dan saya akan bantu tuan-tuan perempuan untuk menjawab soalan tersebut. Baik, jadi kalau kita lihat itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Perkongsian yang ringkas, dan semoga bermanfaat kepada semua penonton-penonton, tuan-tuan perempuan, iaitu apa yang telah saya kongsikan, bagaimana kita nak merakam skrin laptop ataupun PC kita dengan mudah dan percuma. Iaitu yang pertama, kita menggunakan perisian OBS Studio, dan yang kedua kita boleh gunakan Chrome Screen Recorder. Okey, dan kemudian kita boleh tukar format dia. Kalau dalam OBS, kita boleh terus tukar di OBS menggunakan Remax recording tadi, ataupun kalau kita boleh tukarkan online lah. Kalau kita boleh upload di converter online, tukarkan kepada MP4 sebab MP4 ni adalah format yang universal. Kita boleh share di pelbagai platform. Dan kemudian simpanlah video-video itu di dalam YouTube channel supaya mudah untuk kita nak tengok balik dan kita boleh mudah untuk kongsikan kepada orang. Dan kita tak perlu nak menggunakan kita kata simpanan ataupun storage di dalam komputer kita sendiri. Baik, itu sahaja perkongsian daripada saya pada hari ini, tuan-tuan perempuan. Saya berharap bahawa perkongsian ini bermanfaat untuk tuan-tuan perempuan, terutamanya kepada usahawan, kepada pendidik, usahawan taska dan tadika, guru-guru dan sebagainya. Boleh gunakan untuk merakam PDP kan, dan pelbagai kegunaan lain untuk membuat promosi, marketing, kita nak buat live dan sebagainya. Jadi mohon untuk tolong sharekan video ini, tolong like, okey, dan follow
Facebook page NCDC UPSI. Dan jika anda berminat untuk mengikuti lebih banyak perkongsian seperti ini, ya, untuk membantu usahawan-usahawan, membantu guru-guru, terutamanya guru-guru dan usahawan taska dan tadika. Jadi pastikan anda like, pastikan anda follow Facebook page NCDC UPSI ini. Okey. Satu lagi, jika anda berminat, bukan berminatlah, anda isilah borang kehadiran untuk dapatkan sijil e-cert. Sijil e-cert di ruangan komen, dan untuk staf UPSI, boleh isi untuk dapatkan mata CPD, link yang saya berikan di ruangan komen. Itu saja daripada saya, Dr. Muhammad Haris bin Muhammad Adnan. Terima kasih semua kepada yang menonton, dan saya mendoakan untuk semua supaya dapat menggunakan apa ilmu yang saya kongsikan hari ini dengan sebaik-baiknya, dan supaya ianya memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.